Orang Melaka, kami bawakan kepada anda program Menuju ke Puncak bersama dengan tetamu kita pada minggu ini, Tuan Haji Adli bin Zahari. Wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersua di dalam rancangan Menuju ke Puncak TV Amanah Melaka. Bersama-sama saya pada malam ini ialah Tuan Haji Adli Zahari, Pengerusi Parti Amanah Negara Negeri Melaka yang juga Jawatankuasa Amanah Nasional. Dan pada malam ini kita akan banyak menyentuh hal mengenai amanah negeri Melaka. Apa khabar Saudara Adli? Dan untuk makluman saudara-saudara, Saudara Ali Zahari ialah bekas pelajar Universiti Teknologi Malaysia, pernah mendapat pendidikannya di sana di bidang kejuruteraan elektrik. Selepas itu beliau bekerja sebagai seorang jurutera di beberapa buah syarikat, dan kemudian beliau menjadi seorang peniaga. Untuk menceritakan dalam hal bidang politik pula, Saudara Ali Zahari bukanlah orang asing di dalam politik di dalam negeri Melaka ini. Beliau pernah mengemudi Parti Islam se-Malaysia sebelum pada Parti Amanah Negara. Di dalam masa beliau mengemudikan Parti Islam se-Malaysia, sejarah telah tercipta di mana ketika itu Parti Islam se-Malaysia telah berjaya menghantar wakilnya ke Dewan Undangan Negeri. Jadi kita berharap pada kali ini dengan pengemudian beliau terhadap Parti Amanah Negara, insya-Allah beliau berjaya nanti mengusahakan supaya lebih ramai wakil-wakil daripada Parti Amanah Negara ke Dewan Undangan Negeri Melaka. Jadi Saudara Adli dapat saudara ceritakan pengalaman saudara di dalam pengemudian dua parti ini, iaitu di dalam Parti Sejarah, Parti Islam, dan kemudian saudara pergi ke Parti Amanah Negara. Jadi apakah similarities ataupun differences yang ada di dalam kedua-dua parti yang saudara kini menjadi pengemudinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudara moderator kita pada hari ini dan juga para pendengar yang saya hormati sekalian. Jadi kalau kita lihat kepada struktur kita sebagai sebuah parti politik, dan saya sebenarnya lebih berminat untuk membicarakan tentang amanah itu sendiri. Cuma sedikit saya menyebut bahawa pengalaman hampir boleh dikatakan 20 tahun di dalam politik itu sebenarnya memberikan satu pengalaman yang besar kepada kita. Dan memang mewujudkan sebuah gerakan politik baru bukanlah suatu yang mudah, kerana kita melihat dalam struktur demokrasi di Malaysia ini, maka yang menjadi penentu kepada kewujudan parti politik itu adalah rakyat itu sendiri. Itu sebab kalau saya melihat 20 tahun ke belakang itu, memang saya bermula dengan parti politik ini daripada awal. Walaupun saya punya pendidikan sehingga peringkat ijazah sarjana muda, tetapi saya memulakan gerakan politik itu sebagai petugas sepenuh masa parti politik. Jadi menunjukkan bahawa bila kita bermula daripada bawah itu, dan bila kita memulakan gerakan amanah ini, juga kita akan memulakan dengan berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman kita itu. Itu sebab bila kita memulakan amanah itu, dia akan bermula daripada A juga. Tetapi prosesnya lebih cepat berbanding dengan 20 tahun kita mahu membangunkan sebuah parti politik itu. Dan saya rasa amanah ini suatu kelebihannya ialah dia dapat mengejar masa. Jadi dalam tempoh setahun itu, dia sudah mempunyai pencapaian-pencapaian seolah-olah dia sebuah parti politik yang sudah lama. Walaupun orang-orangnya dilihat lama, tapi kewujudan parti politik itu sebenarnya bukanlah macam saya sebut tadi, bukanlah suatu benda yang mudah. Jadi kesinambungan perjuangan saudara di dalam
parti sejarah kepada parti politik yang baru ini telah memungkinkan Parti Amanah Negara khususnya di dalam negeri Melaka untuk bergerak lebih laju. Dia sebenarnya antara momentum besar sokongan kepada amanah di peringkat negeri ini adalah ahlinya. Jadi kalau kita bandingkan gerakan politik macam saya sebut dalam konteks demokrasi ini, kekuatan itu adalah kepada rakyat itu. Dalam konteks parti adalah kepada ahli itu sendiri. Jadi kalau ahli-ahli amanah itu memberikan komitmen yang besar, dalam program-program itu berjaya dijayakan, dana-dana itu boleh disumbangkan oleh ahli-ahli, ini sebenarnya yang dapat mengejar masa. Bagi saya kalau dalam konteks Melaka ini, amanah itu sendiri sudah mendahului masa yang sepatutnya bagi sebuah parti politik yang berumur 1 tahun. Boleh katakan Amanah Melaka ni dalam tempoh setahun tu orang baru bertatih dia sudah berlari. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tengok pada barisan pimpinan Amanah Melaka yang ada pada hari ini, apakah saudara merasakan sudah mampu untuk kita bergerak seiring dengan parti-parti politik yang lain walaupun kita berusia masih mentah, masih kata baru lebih setahun? Dia kalau kita lihat kepimpinan amanah ini, satu kelebihan kepada kepimpinan amanah di peringkat negeri. Amanah ini bukan sahaja mewarisi daripada parti politik lama, tapi dia juga diwakili oleh rakan-rakan daripada NGO seperti mana ABIM, seperti mana Ikram, dan juga rakan-rakan dalam parti-parti rakan juga menyertai amanah dalam kepimpinan amanah, dan juga orang-orang biasa yang belum berparti. Termasuk kalau kita tengok di kepimpinan di peringkat kawasan itu juga ada di kalangan bekas-bekas pimpinan-pimpinan UMNO juga. Jadi saya tertarik tadi dengan kenyataan saudara yang menyatakan bahawa bukan saja daripada satu parti tapi banyak NGO-NGO yang juga turut bersama. Ya. Jadi bagaimana agaknya fikrah-fikrah yang berbeza ini dapat disatukan di dalam Parti Amanah Negara yang kini sudah menjadi fungsi. Dia sebenarnya dasar amanah itu sendiri banyak menyokong bagaimana amanah itu mahu digerakkan. Antara dasar yang kita pegang dalam amanah ini, kita bersifat inklusif. Jadi bila kita menyebutkan bahawa kita inklusif itu, kita mengambil kira semua pandangan-pandangan ini. Jadi, sebab konsep amanah yang kita perkenalkan di peringkat negeri Melaka ini ialah kita boleh berbeza, tapi kita jangan bersengketa. Jadi kalau garis atau garis ini kita wujudkan, maka perbezaan itu bukanlah merupakan satu kesalahan dalam amanah itu. Ya, saudara penonton, itulah tadi pandangan dan pendapat saudara Adli Zahari yang menyatakan bahawa kita bersifat inklusif. Kita dapat menyatukan ataupun kita dapat menyelesaikan fikrah-fikrah yang berasingan ini di dalam satu wadah. Kita berhenti berehat sebentar untuk kita siarkan sedikit slot menerangkan mengenai Amanah Melaka. Silakan. Sidang penonton di rancangan Menuju ke Puncak TV Amanah Melaka bersama-sama dengan pengerusi Parti Amanah Negara Negeri Melaka, Saudara Haji Adli Zahari. Saudara Adli, di dalam masyarakat,
banyak yang dipersengketakan, banyak yang dipersoalkan. Apakah Parti Amanah Negara ini uh, sebuah parti sekular? Ramai yang mempertikaikannya. Tapi kita tidak dapat lagi untuk menjenamakan ia sebagai sebuah parti Islam seperti mana parti sejarah. Jadi ketimbul kekeliruan ini. Apabila timbul kekeliruan ini, maka timbullah apa yang Presiden Parti Amanah Negara iaitu Tuan Haji Muhammad Sabu yang kita mesra panggilnya sebagai Abang Mat di dalam Nunji 17 baru-baru ini menyatakan budaya takfiri telah sampai ke penghujungnya. Dan sekarang ini maqasid syariah kita perlu kedepankan. Jadi apa pandangan saudara terhadap Parti Amanah Negara sebagai sebuah parti yang juga berlandaskan Islam? Okay, kalau kita melihat kepada tujuan amanah itu ditubuhkan, kita mahu amanah ini menjadi salah satu daripada parti politik dalam negara kita dengan hasrat kita untuk mendapatkan kuasa. Dengan prinsip kita, bila kita mendapatkan kuasa, kita mahu mewujudkan sebuah negara yang beramanah, yang memberikan rahmat untuk semua. Jadi membawa maksud prinsip-prinsip amanah itu kita perjuangkan. Walaupun kita sudah menulis dalam perlembagaan kita bahawa dasar perjuangan kita itu Islam, tetapi bukan semata-mata kita boleh berbangga dengan apa yang kita tuliskan. Jadi tugas kita adalah untuk membawa dasar itu. Dan bagaimana kita mahu sekadar menyebut bahawa dasar kita Islam itu tidak membawa makna sekiranya kita gagal mengimplementasikan sama ada di peringkat dalaman parti kita ataupun apatah lagi bila kita bernegara. Mungkin antara kekangan kita adalah bila kita tidak mempunyai mana-mana kuasa, kita tidak dapat menunjukkan prinsip-prinsip yang mahu kita tegakkan. Tetapi dalam soal asas kita, bila kita mahu mendapatkan kuasa ini, bila kita berlawan dengan kita sebut hari ini dengan pemikiran-pemikiran takfiri ini, maka konsep yang ingin kita perkenalkan bahawa masalah utama dalam negara kita adalah masalah kepimpinan yang tidak punya amanah. Jadi sesuailah dengan parti kita bila kita wujudkan, kita membangkitkan persoalan amanah itu menjadi persoalan penting kerana persoalan itulah yang boleh menyelamatkan negara kita. Jadi yang utamanya ialah kita hendak mewujudkan kepimpinan yang amanah di dalam negara. Ya. Dan melalui Parti Amanah Negara ini yang kita tetap dengan ataupun kita sebut perkataan istiqamah dah, istilah istiqamah, iaitu istiqamah dengan perjuangan Islam dan ingin menjadikan ataupun membawa negara kepada kepimpinan yang amanah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kekeliruan yang timbul di dalam negara kita terhadap isu-isu yang melanda adalah akibat daripada ketidakamaнаhan para pemimpin yang menjadikan negara menjadi kacau bilau. Dan lahirnya Parti Amanah Negara seperti mana yang saudara Adli sebutkan tadi ialah untuk mengembalikan kepimpinan negara kepada kepimpinan yang lebih beramanah. Dan untuk soalan berikutnya, saya ingin menyentuh sedikit tentang penganjuran Nunji 17 yang berlangsung pada 5 Februari yang lalu. Dan dinyatakan bahawa maqasid syariah sebagai teras negara bangsa. Jadi mungkin saudara Ali dapat menjelaskan sedikit mengenai tema ini untuk pengetahuan para penonton yang tidak dapat mengikuti Nunji 17 yang diadakan di Shah Alam baru-baru ini. Silakan. Terima kasih, saudara moderator. Kalau kita melihat kepada Nunji yang baru kita adakan baru ini di Shah Alam itu, di mana ini antara Nunji yang kedua yang kita adakan melalui Parti Amanah Negara, kita mempunyai 3 objektif daripada Nunji itu. Yang pertama, untuk memberikan kefahaman masyarakat tentang maqasid syariah itu sendiri. Walaupun mungkin ada setengah-setengahnya sukar untuk memahami tujuan ataupun maksud daripada maqasid itu sendiri. Maknanya kita sedang membicarakan maksud daripada syariah itu sendiri. Walaupun kita tahu bahawa syariah itu
Maknanya kehidupan kita ini daripada mana pun kita tidak dapat lagi daripada syariah itu. Kalau kita tengok ada buku-buku yang menyebut tentang hidup bersyariat. Jadi maknanya bila kita menyebut tentang maqasid syariat itu, maknanya macam disebut oleh Dr. Mujahid itu sendiri, dia menyebut bahawa ya kita boleh melaksanakan syariah itu, tapi kalau tanpa maqasidnya seolah-olah kita melaksanakan syariat itu tanpa ruh. Jadi kita mengajak rakyat supaya memberi kefahaman kepada mereka. Salah satu objektif kita ialah kita belajar bagaimana tujuan-tujuan syariat itu diturunkan. Kalau kita ambil satu contoh yang paling mudah macam solat, ya. Dia adalah syariah yang diturunkan kepada kita. Tapi kita selalu menyebut bahawa solat itu boleh mencegah daripada perkara keji dan perkara mungkar. Jadi maknanya daripada solat itu sendiri ada maqasidnya, ada tujuannya. Jadi apakah itu dalam satu sudut lagi. Jadi kalau kita tengok dalam konteks negara, konteks bernegara ini, dalam konteks ekonomi, dalam konteks pentadbirannya, contohnya dalam konteks sama ada pemimpin itu beramanah dan sebagainya. Ini di antara benda-benda. Kadang-kadang kalau kita tengok dalam syariat itu, pemimpin itu ikut syariat, dia sembahyang, tapi rasuah dilakukan. Jadi apakah dia menepati maqasid itu? Jadi ini di antara benda-benda yang kita harus memberikan kefahaman ini kepada rakyat, supaya rakyat tidak terbelenggu dengan ungkapan-ungkapan semata-mata. Jadi maqasid syariah yang ditonjolkan di dalam uji ini merupakan satu usaha Parti Amanah Negara memahamkan pada rakyat khususnya di Malaysia ini tentang keperluan kita untuk melaksanakan syariat itu mengikut acuan negara kita. Tentang tujuan daripada syariat itu dilaksanakan. Ya. Saya ambil satu contoh macam yang dipanjangkan oleh Dr. Siddiq Fadil sebagai contohnya. Bagaimana dalam konteks syariat itu kita berdepan dengan pemimpin yang rasuah, yang zalim dan sebagainya. Ini disebut oleh Dr. Siddiq Fadil. Jadi bagaimana fiqh politik kita itu sehingga rakyat melihat bahawa pemimpin-pemimpin yang orang kata berdasarkan kepada Islam itu menyokong kepada kezaliman itu. Ini di antaranya. Apakah ini fiqh baru yang dibentuk? Jadi ini sebenarnya akan membahayakan rakyat. Bukan sahaja dilihat menyokong, tapi mengelirukan pemikiran rakyat itu juga merupakan satu yang memburukkan keadaan itu. Ya. Jadi itu dia sidang penonton. Matlamat Nadwah Ulama Nahdlatul Jadidah ke-17 diadakan di Shah Alam baru-baru ini. Jadi bila bercakap tentang ulama, kita tidak akan terlupa dengan seorang tokoh yang pernah menjadi idola kebanyakan rakyat di dalam negara ini, yang telah meninggalkan kita hampir 2 tahun dan genap 2 tahun pada 12 hari bulan Februari ini. Tidak lain dan tidak bukan ialah Allahyarham Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Kita saksikan sebentar klip video yang memaparkan ketokohan Tuan Guru Nik Abdul Aziz ini.
Rancangan Menuju ke Puncak TV Amanah Melaka bersama-sama dengan Pengurusi Parti Amanah Negara Negeri Melaka, Saudara Haji Adli Zahari, tentang penganjuran Nadwah Ulama Nahdlatul Jadidah 17 baru-baru ini. Kita sambung sedikitlah. Ya. Difahamkan di dalam Nunji 17 itu dah timbul istilah manhaj Malaysia. Jadi kita tahu fiqh ini tidak beku, tidak rigid dan tidak kaku. Jadi dapatkah saudara Adli menerangkan kepada sidang penonton tentang apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh naib Presiden Parti Amanah Negara, iaitu Dr. Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawal mengenai manhaj Malaysia. Ya, apa yang mahu dihuraikan dalam Nunji itu tentang sama ada manhaj Malaysia ataupun fiqh Malaysia ini merujuk kepada bagaimana kita mahu membina negara kita ini. Itu asasnya. Jadi bila kita mahu mendapatkan kuasa itu, kita menggunakan kita mahu mendapatkan kuasa itu dengan syariat juga. Jadi maknanya bukan membawa maksud bahawa kita mahu mendapatkan kuasa itu tanpa dengan kita meninggalkan syariat itu. Jadi bila kita mahu mendapatkan kuasa itu dengan kita melihat tanpa meninggalkan syariat itu, dalam masa yang sama kita harus juga melihat maqasidnya, tujuan daripada syariat itu diwujudkan. Jadi maknanya dengan tujuan itu barulah kita dapat melihat aspek-aspek keadilan. Jadi bila kita mahu mendapatkan kuasa, aspek-aspek keadilan, aspek kita tidak bersama dengan kezaliman, itu mesti diambil kira. Sebab itu bila Dr. Mujahid itu membahaskan tentang fiqh Malaysia itu, kesedaran-kesedaran ini harus diberi kepada rakyat. Jadi bila rakyat menyokong kita itu, rakyat menyokong tanpa menyokong kezaliman. Rakyat menyokong kita tanpa membelakangkan prinsip-prinsip keadilan ini. Jadi fiqh itu harus dibina dari masa ke semasa, dan dalam konteks Malaysia ini kita harus juga mengambil kira bagaimana bangsa Malaysia itu dibentuk. Kita punya kepelbagaian kaum, kita punya kepelbagaian agama, dengan kepelbagaian etnik dalam Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Jadi ini semua diambil kira dalam kita membina fiqh politik kita. Jadi barulah bila kita mahu mencapai kuasa itu, maka rakyat melihat bahawa bila kita mahu mendapatkan kuasa, syariat itu tidak ditinggalkan, tapi kita dalam masa yang sama, rohnya, maqasid dan tujuannya itu diambil kira. Ya. Jadi menarik. Kerana apa? Kerana inilah kali pertama sebuah parti politik di dalam negara kita, iaitu Parti Amanah Negara, mengketengahkan konsep maqasid syariah. Dan kita bukan sahaja mendendangkan istilah-istilah yang muluk-muluk, tetapi kita terus membawa rohnya sekali. Dan kita terjemahkan di alam realiti. Di mana sekarang ini kita lihat Parti Amanah Negara begitu giat bersama-sama bertahaluf siasi, meneruskan tahaluf siasinya dengan parti-parti lain di dalam negara kita demi untuk mewujudkan suasana yang harmoni, suasana yang baik di dalam pemerintahan negara. InsyaAllah pada satu ketika apabila Pakatan Harapan menang di dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi saya tertarik dengan kenyataan daripada Dr. Siddiq Fadil daripada Institut Darul Ihsan yang menyatakan bahawa beliau tidak dapat merasakan bagaimana dosanya bagi ulama-ulama fiqh yang dia kata dia yang ulama fiqh yang menyokong penguasa yang zalim. Dapat agaknya saudara Adli huraikan ataupun memberi sedikit pencerahan terhadap kenyataan Dr. Siddiq Fadil ini? Dia ada dua perkara yang saya bangkitkan. Kita dalam politik Islam ini kita selalu menyebut tentang kita tidak boleh cenderung kepada penguasa yang zalim itu, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Maknanya kita jangan kamu cenderung kepada kezaliman itu, kelak kamu akan disambar oleh api neraka. Ini menjadi asas kita. Sudah berpuluh tahun kita menjadikan ini asas. Jadi menyebabkan kita merasakan bahawa ketidakadilan, rasuah, salah guna kuasa, ini semua kezaliman kepada rakyat. Jadi sebab itu kita tidak boleh bersama dengan UMNO Barisan Nasional. Kerana kalau kita dari segi fiqahnya kita bersama dengan UMNO, maka kita dari segi fiknya kita membawa rakyat itu kepada kezaliman itu sendiri. Ini satu perkara. Yang kedua ialah saya suka menyebut kata-kata yang
pernah diungkapkan oleh Imam Ja'far As-Sadiq. Dia menyebut bahawa ulama itu adalah kepercayaan para rasul. Tetapi jika kamu melihat mereka itu cenderung kepada pemerintah, maka curigailah ketakwaan mereka. Ini disebut bahawa maknanya bila kita melihat bahawa walaupun disebut mereka itu golongan ulama, tetapi hari ini dengan sokongan kepada pemerintah, jadi ini mengelirukan rakyat. Jadi ini yang kalau kita lihat mungkin di pagi harinya mereka boleh mengkritik pemerintah itu, tapi di petang harinya mereka sekapal dengan pemerintah itu. Jadi persoalan-persoalan ini sebenarnya mengelirukan rakyat sehingga rakyat itu tak dapat membezakan yang mana benar dan yang mana yang salah. Jadi apakah ini bermaksud bahawa rakyat perlu membuka mata dan kemudian di mana yang saudara sebutkan tadi, yang memetik kata-kata daripada Imam Ja'far As-Sadiq bahawa golongan ini perlu kita tinggalkan? Persoalan dia hari ini ialah kesedaran. Sama ada kita tinggal atau tidak, ialah kesedaran kepada kita. Jadi kadang-kadang bila kita tidak mempunyai suatu kesedaran yang besar, dalam konteks kita amanah hari ini, kita mahu menyedarkan kepada rakyat bahawa kita hari ini bertentang dengan kerajaan yang melakukan rasuah, salah guna kuasa, dan ini merupakan satu kezaliman kepada rakyat. Maka kerajaan ini tidak boleh dalam konteks ta'awun dan sebagainya. Dalam konteks kita ialah kita mesti bersatu, komited kita untuk melawan kezaliman ini, dan dalam konteks Malaysia ini kita harus menghadapi pilihan raya umum dan mengalahkan kerajaan yang ada. Jadi ini adalah jalan yang paling baik untuk kita berhadapan dengan ini. Kalau tidak, kezaliman ini akan berterusan dan akhirnya yang dimangsakan adalah rakyat. Jadi kita nampak bahawa apabila kita cenderung, itu dalam ayat tadi, cenderung pun dah tak boleh, apatah lagi bekerjasama. Jadi sidang penuntun, hal ini perlu dijelaskan. Perlu jelas bahawa kita tidak sekali-kali boleh cenderung kepada pemerintahan yang zalim, kerana kelak kita akan disambar oleh api neraka. Demikian firmanullah di dalam Al-Quran. Dan untuk makluman sidang penuntun sekalian, bahawa di dalam kita memperjuangkan kebenaran, menegakkan keadilan, kita perlu kembali seperti mana yang saudara Adli katakan tadi, iaitu kepada syariatnya. Dan adalah tidak wajar untuk kita pada pagi hari kita bersengketa, kononnya lah, kemudian pada petangnya kita sekapal. Dan ini akan mengelirukan rakyat. Apatah lagi apabila di dalam barisan kepimpinannya berbeza-beza pandangan. Jadi kita di dalam Parti Amanah Negara, kita berharapkan bahawa kita akan terus istiqamah berjuang menentang kezaliman. Jadi kita berhenti rehat sebentar, kita lihat sedikit klip video mengenai Naduah Ulama Nahdlatul Jadidah ke-17 yang baru ini diadakan pada 5 Februari yang lalu di Shah Alam. Silakan. Kali pertama seminar kesarjanaan untuk kebangkitan baru ini telah berjalan diadakan pada bulan Ogos tahun 1996. Dalam resolusi 2015 untuk memperkenalkan satu istilah yang mula didengari di Malaysia, apa yang kita namakan sebagai fiqh siasi manhaj Malaysia. هذه من الثوابت لا تتغير بتغير الأزمان والأماكن. Ini adalah prinsip yang kekal dan tidak akan berubah dengan berubahnya waktu dan format dia. The true application of the Sharia is about achieving justice in the society
in the achievement of Maqasid Sharia, which are the preservation of people's peace, intellect, life, dignity, family and property. Ikan biar tertangkap, air jangan keluar. Tapi yang mengkhawatirkan tidak ialah habis terus air seperti ikan entah kemana. Mana ada penyatuan atas asas semata-mata kebudayaan? Penyatuan hanya berlaku disebabkan kebaikan. Penyatuan hanya berlaku dalam isu menolak kezaliman. Kalau sekiranya kita bersatu atas nama kebudayaan, kenapa Nabi tak bersatu dengan Allah bin Ubay bin Salul? Tidak ada gabungan dengan orang jahat. Maqasid are the objectives and the purpose. The high objective in a Muslim life, in a believer's life, is to please Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the higher objective. Saya rasa dia sepatutnya ada di antara kemanusiaan dan ahli kita. If you're going to present this to other people, saya minta dibetulkan lagi. Sebab Parlimen Uni Eropah bagi masa 8 minit saja berada di Parlimen dia. Amanah lahir selepas mimpi pertama. Waktu itu kita masih lagi gerakan harapan baru. Kemana arah tuju nak dibawa dan menuju pedoman dan panduan. Maka lahirlah Parti Amanah Negara Berteraskan Islam. Slogan utamanya Rahmatan lil Alamin. Saya berasa sangat bangga dan sangat puas hati sebab boleh dapat hadir ke program ini. Dan program ini betul-betul sudah memberi satu pemahaman yang lebih mendalam untuk diri saya sebagai seorang non-Muslim, dapat mengetahui lebih mendalam tentang Islam. Ini sebab dalam masyarakat non-Muslim, kita selalu diberitahu bahawa dan ditunjukkan imej tentang Islam adalah sebuah agama yang mundur, yang regresif, yang konservatif. Tetapi di sebaliknya, saya kaji sejarah kegemilangan Islam. Ya, bukan sebegitu. Islam yang telah berjaya mewujudkan satu tamadun yang dapat mengangkat umatnya dan memberi sumbangan kepada seluruh manusia. Hari ini saya datang ke Nunji ini kerana untuk mendapatkan maklumat seharian dengan agama. Memang saya dari sebelum 2 minggu saya dah daftar melalui online. Sebab saya nak dapatkan maklumat daripada Nunji itu apa itu Nunji. Syariah itu open untuk semua kaum, bukan untuk Melayu saja. Kalau kita semua berbaik, kita boleh dapat maklumat daripada Nunji. Alhamdulillah, saya dapat bersama-sama dalam Nunji 2017 kali ini. Dan input-input yang kita dapat pada hari ini sangat bermakna daripada panel-panel daripada dalam dan juga luar negara. Dan apa yang saya harapkan adalah mahasiswa-mahasiswa yang datang pada hari ini, kita sama-sama menjadi sebahagian daripada kumpulan ataupun sebahagian daripada rakyat Malaysia yang bersama-sama dengan gelombang perubahan. Kita percaya bahawa gelombang perubahan ini memerlukan dinamika kepelbagaian.
penonton di dalam rancangan Menuju ke Puncak TV Amanah Melaka bersama-sama dengan pengurusi Parti Amanah Negara Negeri Melaka, Saudara Adli Zahari. Satu pertanyaan saya lah mengenai isu semasa, mengenai tentang penyerahan bantuan daripada Malaysia yang membawa bantuan kemanusiaan ke Myanmar, yang dikatakan bahawa 500 tan barangan telah pun diserahkan kepada yang sebenarnya diperuntukkan untuk Rohingya, tapi kini telah diserahkan kepada pihak berkuasa Myanmar. Jadi apakah ini sesuatu yang yang tidak janggal? Kita memberikan kepada sebuah kerajaan yang mereka itu sebenarnya merupakan pembunuh ataupun penyerang kepada Rohingya. Sama seperti kita menyerahkan bantuan kepada Israel yang sebenarnya matlamat untuk ke Palestin. Jadi apa pandangan saudara terhadap isu ini yang oleh ketua delegasi menyatakan bahawa kita perlu percaya kepada kerajaan Myanmar itu? Terima kasih saudara moderator. Dia kalau kita lihat kepada maksud ataupun tujuan sesuatu program itu dibuat, saya suka sebelum saya terus menjawab kepada persoalan itu, saya suka apa yang dinyatakan oleh Ustaz Wan Ji di dalam Nunji yang pada tahun 2017 ini. Walaupun dia menghuraikan tentang maqasid syariat itu secara ilmiah, tetapi dia memulakan, ucapan permulaan dia itu mengambil perbalahan ataupun konflik salah satu kepimpinan umat Islam di kala Saidina Ali memimpin umat Islam itu dengan golongan yang menjadi penentang kepada Saidina Ali itu, yang dalam istilah yang selalu kita sebut sebagai Khawarij itu. Jadi dia mengungkapkan bahawa memang masyarakat di kala itu mempunyai slogan yang disebut adalah la hukmu ilallahu, tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Dan sebenarnya hari ini pun masyarakat menyebut persoalan itu. Kalau kita tengok banyak kumpulan-kumpulan mengatakan kami berhukum dengan hukum Allah, kami mau menegakkan Islam, kami mau membangun bersama Islam. Itu adalah kalimah-kalimah seperti mana yang 1400 tahun yang lalu. La hukmu ilallahu, tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Apa jawab Saidina Ali? Saidina Ali menyebut bahawa, mengatakan bahawa kalimah itu benar. Kalimatul haq. Kalimah itu benar. Uri dabihil batil. Tetapi maksudnya, tujuannya itu adalah batil. Itu sebab kalau kita tengok, mereka boleh menyebut bahawa program yang mereka rangka, yang mereka buat untuk Islam, untuk menyelamatkan masyarakat Rohingya. Tetapi bila kita melihat daripada program yang dibuat itu, ke mana bantuan itu disalurkan? Jadi kalau kita mengatakan bantuan ini disalurkan melalui juta tentera Myanmar, kerajaan Myanmar, apakah ini yang mereka lakukan? Sedangkan dalam masa yang sama, kalau itulah yang mahu disalurkan kepada Rohingya, kenapa tidak melalui kedutaan sahaja? Mereka boleh menjimatkan berapa jutaan ringgit melalui, mereka tidak perlu menyewa sebuah kapal. Wang itu boleh digunakan untuk membantu masyarakat Rohingya. Bukan sahaja di Rohingya, tetapi masyarakat Rohingya di Malaysia pun boleh dibantu dengan, saya yakin bahawa menyewa kapal itu sahaja sudah memakan jutaan ringgit. Begitulah juga dengan nak membayar allowance. Ini dibuktikan oleh Tun Mahathir sendiri. Tun Mahathir menyebut bahawa di zaman dia misi-misi bantuan ini, semua yang menyertai misi-misi bantuan itu dibayar. Dan hari ini apakah yang duduk di atas kapal itu tidak dibayar? Wartawannya, lepas tu dengan NGO-nya. Jadi kalau semua uang sama ada mereka menyewa kapal, uang untuk membayar itu, kalau uang itu dikumpulkan berapa juta yang boleh menghasilkan makanan yang boleh diberikan kepada masyarakat Rohingya. Jadi saya rasa macam saya sebut tadi, mereka boleh menyebut ini untuk tujuan Islam, untuk membantu. Tetapi bila kita melihat daripada maksud daripada itu dan bagaimana mereka melaksanakan, jadi rakyat boleh menilai apa sebenarnya maksud dan tujuan mereka mengadakan program itu. Jadi nampaknya sidang penonton, kes flotilla yang menghantar bantuan, misi kemanusiaan ke Myanmar itu tidak mencapai matlamatnya. Jadi sudah pasti ia perlu menjadi renungan bersama
agar kita tidak lagi melakukan kesilapan dan kesalahan yang serupa pada masa akan datang. Tadi saudara ada menyebut nama negarawan negara, iaitu Tun Dr. Mahathir. Jadi saya ingin minta pandangan saudara ataupun pendapat saudara mengenai kerjasama yang diadakan oleh Pakatan Harapan bersama-sama dengan parti yang sekarang ini dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir, iaitu Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Jadi apa kedudukan sebenarnya dalam konteks negara lah, sebelum saya bertanyakan dalam konteks Melaka. Kalau kita melihat kita dalam Pakatan kita amanah ini melalui Pakatan Harapan ini, tugas kita adalah perkukuhkan Pakatan Harapan. Kerana bagi kita, apa saja formula yang kita perkenalkan kepada rakyat, asasnya adalah penguasaan politik itu sendiri. Orang bertanya, siapa paling kuat di kalangan parti-parti pembangkang ini yang boleh mengalahkan UMNO Barisan Nasional? Jadi, mestilah ada satu pakatan yang terkuat. Bagi saya, kalau ditanya siapa yang paling kuat, saya sebut bahawa Pakatan Harapan adalah pakatan yang terkuat. Bagaimana kita mengukur kekuatan Pakatan Harapan? Ialah berdasarkan kepada jumlah ahli parlimen yang dimiliki oleh Pakatan Harapan. Itulah asas pengukuhannya. UMNO itu kuat kerana dia memenangi berapa banyak kursi dalam parlimen. Dia menguasai majoriti dan dia berkuasa. Dalam konteks demokrasi, itulah kekuatan. Dan dalam konteks kita hari ini, Pakatan Harapan menguasai hampir 76 kursi bersama dengan Bersatu. Jadi tugas kita adalah untuk memperkukuhkan lagi pakatan ini. Dan kalau kita lihat daripada komitmen Bersatu sendiri, kita sudah mengadakan satu kerjasama walaupun tidak secara total, iaitu Pakatan Harapan plus Bersatu itu, PPBM itu. Jadi ini akan kita kembangkan lagi dengan kita membentuk kepelbagaian, sama ada dari segi kita bercakap tentang satu lambang, kita bercakap tentang satu manifesto, kita bercakap tentang satu tindakan, satu suara. Ini adalah benda-benda yang akan kita usahakan sebelum kita berhadapan dengan pilihan raya umum. Jadi satu lawan satu ialah idealnya. Bagaimana jika ianya tidak menjadi kenyataan? Misalnya sekarang ini Parti Peribumi Bersatu Malaysia masih lagi meneruskan usahanya untuk bekerjasama dengan PAS. Sedangkan rasanya kemungkinan untuk bekerjasama itu tidak akan mencapai kejayaan. Apatah lagi di dalam senario politik yang ada pada hari ini, pilihan raya menjadi semakin hampir dan PAS masih lagi tidak mahu menerima Pakatan Harapan selagi adanya Amanah dan DAP. Jadi bukankah ini Parti Bersatu nampaknya seperti tidak mengindahkan pandangan daripada Pakatan Harapan sendiri? Ataupun apakah sebenarnya yang hendak dicapai selain daripada satu lawan satu itu? Ya, kalau kita lihat, bukanlah polisi Pakatan Harapan itu, satu lawan satu itu bukanlah merupakan satu polisi daripada Pakatan Harapan itu. Kerana kalau kita lihat daripada kajian yang dibuat oleh Invok itu, menunjukkan bahawa dengan tiga penjuru itu sendiri pun, kita masih boleh memenangi pilihan raya ini dan memerintah negara kita. Jadi, bagi kita, dalam konsep kita hari ini, ialah kita perkukuhkan Pakatan Harapan itu, wujudkan kerjasama dengan Bersatu. Adapun perbincangan-perbincangan sama ada dengan parti-parti politik yang lain, bukan setakat di Semenanjung saja, termasuk di Sabah dan Sarawak, perbincangan dengan NGO, macam saya sebut tadi, kalau Pakatan Harapan dan Bersatu itu menjadi koalisi yang cukup kuat, maka itulah suatu gabungan yang terkuat untuk menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Adapun parti-parti lain selain daripada itu, termasuk di Sabah dan Sarawak, harus membuat keputusan sama ada mereka mahu bersama dengan Barisan Nasional ataupun bersama dengan Pakatan Harapan dan Bersatu ini. Jadi kalau ini, dan inilah sebenarnya move kita, supaya rakyat diberi kepercayaan itu. Dan kepercayaan yang kita beri kepada rakyat ini bukan semata-mata harapan, tetapi itulah realitinya, berdasarkan kepada keanggotaan dalam kursi di parlimen itu, dan juga bagaimana kesatuan yang kita bina di kalangan parti-parti. Ya. Terima kasih Saudara Adli. Kita berhenti berehat sebentar untuk kita siarkan apakah sebenar ataupun apakah pandangan pengurusi Parti Peribumi Bersatu Malaysia, Tun Dr. Mahathir terhadap Parti Amanah Negara.
antara Parti Bersatu dengan Parti Amanah tidak ada banyak perbezaan. Kerana Parti Bersatu kita punya hasrat pada waktu ini, pada permulaan, terhad kepada usaha untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib dan Parti UMNO sendiri. Jadi untuk dua perkara ini Amanah dengan Bersatu bersetuju. Kita belum lagi masuk kepada tujuan-tujuan yang lain, tapi saya nampak ada persefahaman antara Parti Amanah dengan Bersatu, dan saya percaya kita boleh kerjasama dengan cukup rapat. Saya berpendapat bahawa satu perkara yang amat penting sekarang ialah merapatkan barisan dalam parti dan di antara parti-parti lawan supaya kita dapat bertanding dengan BN. Kerana semasa saya berada dalam BN, kemenangan BN disebabkan oleh kita bekerjasama antara parti-parti komponen. Yang kekalahan parti lawan pula ialah kerana mereka tidak kerjasama secara betul-betul tanpa apa-apa ni perbuatan yang tidak diingini. Sebab itu mereka kalah. Kadang-kadang ada perbezaan antara kita, tapi perbezaan itu kita boleh ketepikan dulu. Kita tumpu kepada usaha untuk menukar kerjaan. Kita dapati bahawa kalau kita cuma berada dalam parti lawan, tak banyak kita boleh buat untuk melaksanakan segala tujuan-tujuan kita. Tetapi kalau kita berada dalam kerajaan, banyak yang boleh kita lakukan untuk menunaikan janji-janji kita. Sebab itu ahli-ahli Amanah seperti juga ahli-ahli parti lawan yang lain ketepikan isu-isu yang remeh, yang tidak besar, tumpukan kepada mencari kemenangan, dan kemenangan cuma boleh didapati kalau masing-masing rapatkan barisan dalam parti dan juga rapatkan barisan dalam parti-parti lawan. Saya berpendapat bahawa memang daripada sentimen rakyat pada ketika ini, mereka memang tak nak kerajaan BN ini, terutamanya kepimpinan Datuk Seri Najib. Jadi saya berpendapat ada peluang bagi parti lawan kali ini menang kalau kita setia kepada konsep kerjasama antara parti-parti lawan. Seboleh-bolehnya kita bersatu dalam satu coalition, parti campuran, dan kita letak satu saja calon, lawan dengan kalau dengan BN sudah tentu. Kalau ada orang lain sampai ada 2 ataupun 3 penjuru, kita masih boleh capai kemenangan. Pasal sentimen yang kita dapati di kalangan rakyat yang mengundi, mereka memang nak pertukaran kerajaan. Kalau kita sesama kita tidak berpecah, kita boleh menang. Walaupun mungkin ada perlawanan 3 penjuru, saya yakin kita boleh menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali sidang penonton di dalam rancangan Menuju ke Puncak TV Amanah Melaka. Di dalam tempoh saudara berada di dalam parti sejarah dahulu, heboh diperkatakanlah tentang kewujudan satu kelompok yang dikatakan Syiah di dalam parti tersebut. Tiba-tiba sekarang ini apabila timbul tuduhan, tomahan, fitnah dan sebagainya terhadap
kumpulan tersebut dan mereka berjaya menyingkirkan kumpulan tersebut. Sehingga membentuk sebuah parti baru, Parti Amanah Negara. Sekalipun ianya telah dinafikan berkali-kali. Jadi timbul sekarang ini tuduhan itu kembali kepada penuduhnya, di mana mereka pula yang terpalit dengan tuduhan wujudnya kelompok Syiah di dalam jemaah. Jadi persoalan yang timbul pada pandangan saudara Adli mengenai kenyataan daripada Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Ketua Ulama Sedunia, bahawa tiada takrib, tiada kerjasama sebenarnya antara Sunni dan Syiah. Jadi bagaimana pandangan saudara terhadap isu ini? Ya, kalau terima kasih kepada saudara moderator. Kalau kita lihat pertembungan umat Islam ini, sebenarnya kalau kita lihat memanglah di Malaysia ini pertuduhan pertembungan umat Islam ini dalam persoalan mazhab ini begitu kuat. Tapi kalau kita lihat secara umum dalam dunia Islam ini, kita lihat pertembungan umat Islam ini kerana kuasa sebenarnya. Cuma kita hari ini dibawa satu bentuk pemikiran bahawa pertembungan kita ini kerana kita berbeza mazhab. Kita mengambil contoh macam di Somalia. Somalia adalah negara umat Islam yang kalau kita lihat dari segi indeks rasuahnya paling di bawah. Maknanya kalau kita melihat dari segi transparansi internasional itu, Somalia berada di paling bawah. Markah 100 itu Somalia adalah 10/100. Negara paling korup. Boleh dikatakan negara itu macam tidak bernegara. Rakyatnya memang kelaparan dan sebagainya. Ini negara Islam, bergaduh. Dalam satu mazhab yang sama. Afghanistan pun begitu. Kalau kita lihat Afghanistan berperang dengan Rusia, rakyat mati ramai. Tetapi peperangan Afghanistan sesama Islam itu, negara yang ada hukum, negara yang ada kepimpinan, tetapi pertembungan dalam mazhab yang sama itu menghasilkan kematian yang jauh lebih banyak. Berbanding dengan perlawanan dengan Rusia. Sebab itu kalau kita lihat, bagi saya, apa sahaja persoalan yang membangkitkan dengan pertembungan mazhab ini, dia tidak menguntungkan dunia Islam itu sendiri. Itu sebab kalau kita berbincang dalam konteks apapun, kita elakkan persoalan-persoalan ini. Kerana kalau kita membangkitkan persoalan-persoalan ini, akhirnya kita akan terjerumus balik kepada lembah takfiri itu. Sebab persoalan utama takfiri ini ialah pertama, sebelum boleh mengkafirkan sesama Islam, dia menafikan ibadah kawan-kawannya sama ibadah seseorang. Jadi persoalan-persoalan ibadah ini dulu dinafikan, akidah tidak sahih. Ini istilah-istilah yang selalu digunakan. Termasuk membida'ahkan kawan-kawan sendiri. Jadi persoalan-persoalan sehingga menghalalkan darah dan akhirnya berlaku pertumpahan darah. Jadi bagi saya, pemikiran saya dalam persoalan-persoalan perbincangan dan sebagainya, apa saja asas yang kita gunakan, jangan kita cenderung ke arah itu. Sama ada kita berbeza dari segi pandangan, macam saya sebut tadi, kita boleh berbeza, tapi kita jangan bersengketa. Ya, saya setuju dengan pandangan saudara Adli. Ya, bahawa kita tidak sepatutnya menjadi golongan yang taksub kepada sesuatu kumpulan. Apabila kita telah terjerumus ke lembah ketaksuban ini, maka mudahlah untuk menimbulkan apa yang dikatakan tadi, fenomena takfiri. Kita mengkafirkan rakan sesama jemaah yang mungkin sebenarnya apa yang kita tuduh itu tidak berlaku, tidak wujud sebenarnya. Tetapi hanya sebagai satu perspektif untuk menjustifikasikan gejala takfiri yang telah dipegang. Satu soalan daripada para penonton, yang menghantar kepada saya sekeping gambar mengenai saudara bersama-sama dengan Abang Mat, kalau tak silap saya, berada di dalam satu majlis bersama-sama dengan, saya tak tahu, mungkin saudara lebih mengetahui di dalam pertemuan ini. Dapat saudara berikan pencerahan kepada sidang penonton dan juga kepada penyoal, apakah sebenarnya matlamat pertemuan di Iraq ini? Kalau tak salah saya di Iraq. Silakan. Sebelum saya menjawab tentang gambar itu, saya suka menyebut tentang sedikit peribadi saya tentang
tentang perjalanan hidup ini. Sebenarnya saya sudah menjelajah ke banyak negara, ke Eropah, termasuk paling jauh yang saya pergi adalah ke Venezuela, negara sosialis yang harga minyaknya hampir 30 sen 1 liter. Ke Venezuela, Amerika Latin. Saya sudah pergi ke negara Eropah seperti mana, sama ada UK ataupun ke Berlin sendiri. Dan saya melihat kalau kita pergi di Berlin itu, kita boleh melihat bagaimana satu muzium ini yang mengkisahkan bagaimana Hitler membunuh masyarakat Yahudi di situ. Ada sejarahnya di situ. Begitulah juga di Timur Tengah ini. Sama ada saya pergi ke Lebanon, sama ada kita pergi ke Iraq, sama ada kita pergi ke Iran, sama ada ke Turki. Ini semua negara-negara yang pernah saya lawati. Dan dalam konteks saya bersama dengan Haji Mak Sabu ini, semua negara yang kita lawati ini, kita bertemu dengan kepimpinan-kepimpinan, sama ada kepimpinan negara yang kita mampu bertemu, ataupun kepimpinan pembangkang, ataupun tokoh-tokoh yang ada di tempat itu. Jadi kalau kita melihat macam saya pernah, Haji Mak Sabu pernah bawa saya jumpa Dr. Kamal Halabawi di London. Lepas tu kita pernah bertemu dengan pemimpin-pemimpin seperti mana dulu saya pernah ke Syria bertemu dengan Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti, ataupun Mufti Syria sendiri, ataupun kita pernah ke Lebanon bertemu dengan pimpinan-pimpinan Jihad Islam dan juga pimpinan-pimpinan Hizbullah. Begitulah juga kalau kita lihat pada gambar ini. Memang kalau kita masyarakat Melayu ini, kalau dalam konteks kita tengok macam ini macam program ibadah. Tapi sebenarnya kalau kita pergi ke negara seperti mana Iraq, seperti mana Iran, seperti mana Lebanon, sebenarnya ini adalah sebuah perpustakaan. Dia adalah perpustakaan seorang ulama yang menghasilkan sebuah kitab tafsir. Jadi dalam konteks masyarakat di negara seperti mana Iraq, Iran ataupun Lebanon ataupun di Syria sendiri, ulama-ulama ini bila mereka tiada, mereka lahirkan perpustakaan. Ini konsep dia. Jadi maknanya ilmu ulama itu diangkat. Dan dalam konteks perpustakaan itu pun lahir ulama-ulama baru yang menulis daripada buku ulama-ulama yang ditinggalkan itu. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya hari ini saya dedahkan apa yang sedang dibincangkan. Itu cukup menarik. Sebenarnya persoalan yang kita tengah bincangkan di sini, Haji Muhammad Sabu sedang bertanya ulama-ulama ini, ialah bolehkah seorang pemimpin Islam memimpin parti yang bukan Islam? Itu tajuknya. Dia minta pandangan hukum daripada ulama-ulama ini. Hari ini saya dedahkanlah. Itu sebenarnya yang dibincangkan di sini. Ini bukan majlis agama, ini sebenarnya dialog bertemu dengan ini perpustakaan, bertemu dengan ulama ini di Najaf, di Najaf, iaitu di Iraq. Dalam perjalanan kami mahu pergi ke kawasan perang di Samarra. Mungkin dalam 2 jam macam itu. Masa itu Samarra masih lagi perang. Jadi dalam perjalanan daripada Najaf itu ke Samarra itu, kita bertemu dengan kepimpinan ini. Ini memang di Najaf. Lepas tu 2 jam lagi kita sampai ke Samarra, kawasan perang, lepas tu kita balik. Jadi persoalan perbincangan kita tadi itu. Ya. Terima kasih Saudara Adli. Sebenarnya masa begitu mencempuri kita. Sebenarnya banyak lagi soalan yang saya nak tanya, khususnya dalam kes Melaka. Tetapi insya-Allah kita akan bersua nanti di dalam sesi yang lain, di mana kita akan mempertemukan Saudara Adli kita dengan beberapa orang pemimpin Pakatan Harapan Negeri Melaka. Dan insya-Allah pada masa itu kita akan bersembang lebih dalam atau lebih banyak mengenai isu politik khusus untuk negeri Melaka. Jadi sidang penonton, sampai di sini saja rancangan Menuju ke Puncak TV Amanah Melaka bersama-sama dengan Saudara Adli Zahri. Terima kasih banyak Saudara Adli, insya-Allah. Dan kepada kru-kru TV Amanah Melaka kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah bekerja betul-betul serumus untuk siaran langsung pada malam ini. Pada sidang penonton semua, jangan lupa bertemu kami lagi pada minggu akan datang masa yang sama. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.